Baik, terus dari bingkisan yang kami kongsikan sebentar tadi, ingin kami ucapkan selamat datang juga. Terima kasih kepada tamu kami di studio pada pagi ini, Engineer Teknologis Zulkifli Umar yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Kecekapan dan Pemuliharaan Tenaga Suruhanjaya Tenaga, dan juga bersama kami Tuan Nur Azrin Rupadi yang merupakan Penolong Pengarah Unit Kecekapan dan Pemuliharaan Tenaga juga dari Suruhanjaya Tenaga. Dan secara maya nanti insya-Allah kita dapat berbicara dengan Profesor Engineer Dr. Muhammad Zainal Abidin Abdul Kadir dari Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. Tapi apapun, kita mulakan dahulu. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Bercakap tentang kecekapan tenaga ataupun EE ini bukan satu isu yang baru. Kita sentiasa ingin ke hadapan, bukan saja untuk dari segi pengurangan kos, dari segi pengurusan yang efektif dan juga untuk memastikan alam sekitar ini dapat dijaga untuk generasi-generasi seterusnya. Mungkin ramai juga yang ingin mengetahui secara lanjut apa antara fungsi Suruhanjaya Tenaga dalam landscape penggunaan tenaga secara efisien ini, Tuan. Terima kasih, Puan. Okey, pertama sekali ST mengawal selia Akta Berkala Elektrik 1990 dan Akta Berkala Gas 1993, dan yang terbaru sekali baru lulus Dewan Rakyat tahun lepas, Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Ya. Dan akta ini bertujuan adalah untuk mengawal selia industri kecekapan tenaga di Malaysia dari segi tenaga elektrik dan juga tenaga termal. Okey. So, tujuannya adalah untuk membudayakan amalan kecekapan tenaga di Malaysia melalui peruntukan-peruntukan yang ada dalam akta tersebut. So, dan dari kalau frasa ataupun pendiriannya itu lebih sangat direct sebenarnya, penggunaan tenaga secara cekap. Itu yang kita mahukan. End goalnya itulah dia. Betul. Bagaimana ini dapat diperhalusi dari segi perancangan dan juga pelaksanaan bagi pihak ST? Okey. Kalau boleh saya mulakan untuk perancangan daripada segi pihak ST untuk berkenaan dengan kecekapan tenaga ini, yang pertama sekali adalah approach kita ataupun bagaimana kita hendak melaksanakan kecekapan tenaga ini daripada segi polisi, daripada segi kawal selia. Okay, kalau kita sebutkan sepatut sekali apakah yang kita faham berkenaan dengan kecekapan tenaga ini. Okay. Secara asas yang maksud kecekapan tenaga ini adalah kita menggunakan tenaga secara minima dalam kita melaksanakan ataupun melakukan apa-apa output ataupun aktiviti. So di sini kita dapat keyword dia adalah mengurangkan penggunaan tenaga, tetapi ia tidak memberi implikasi daripada segi pengurangan output ataupun aktiviti yang ingin kita laksanakan. Okay. Dan 3 elemen penting bila kita bercakap berkenaan kecekapan tenaga adalah kecekapan tenaga ini bila kita mengurangkan tenaga seharusnya ianya tidak mengganggu daripada segi keselamatan pengguna, yang kedua daripada segi keselesaan pengguna, dan juga yang terakhir adalah daripada segi alam sekitar, kelestarian alam sekitar. Itu yang penting. Tuan Zulkifli, tadi aspek dapat dikongsikan oleh Encik Nur Azrin tadi, bagaimana pula kita nak bunyinya seolah-olah kita tidak overcompromise, kita tidak tidak berkompromi dari segi kualiti, kita dapat apa yang kita mahukan tapi dengan cara yang lebih berhemah. Betul. Pemerhatian Tuan sendiri tentang bagaimana Malaysia bergerak ke arah ini, adakah apa lagi yang boleh kita perbaiki? Okey. Kita sudah melaksanakan kesedaran kecekapan tenaga ini dari awal lagi. Saya ingat dari tahun 2000 kita dah start buat. Kita buat voluntary maps, star label yang ada dekat produk, contoh aircon, fridge tu. Kita dah start way back in 2000-2003. Kita cuma menjadikan ia satu mandatory, keperluan mandatory pada tahun 2013. Selepas kita dah buat semua awareness program semua. Selepas itu kita ada pada 2008 satu peraturan, nama Peraturan Penggunaan Tenaga Elektrik dengan Cekap 2008. Ini peraturan terpakai kepada pengguna tenaga besar, yang mana kita minta diorang melalui peraturan untuk melantik seorang pengurus tenaga elektrik untuk mengurus penggunaan tenaga. So basically apa yang kita dah buat is daripada awal kita sudah mempromosi penggunaan kecekapan tenaga ini, dan secara perlahan-lahan kita make it menjadikan ia secara satu mandatory supaya setiap orang boleh membudayakan. Ia banyak cara. Contoh yang kita selalu pakai is no cost low cost measures kita panggil. Itu paling senang. Maknanya tak guna tutup. Tapi somehow itu yang paling susah sebenarnya kan. Tak guna tutup. Satu lagi natural lighting sebagai contoh.
banyak lagi dia sebenarnya tetap ke aircon 24 ke 26 darjah Celsius. Tapi itu pun kemungkinan besar kadang-kadang tengok keadaan, tengok season lah kan. So satu lagi yang kita buat is kita panggil high cost and medium cost measures. Yang ini melibatkan sedikit pelaburan. Contoh kita beli lampu baru, tukar lampu baru yang lebih cekap tenaga, contoh LED. Itu contoh-contoh yang kita dah buat. So hala tuju kita memang kita nampak apa yang kita nak. Cuma kita kena buat pelan-pelan dengan sedikit kesabaran lah untuk membudayakan tentang amalan kecekapan tenaga ini. Baik, kalau digabungkan kesedaran dan juga inisiatif yang telah pun dimulakan dan mungkin ada memakan sedikit kos, tapi bagaimana ia boleh dibudayakan. Kita ingin tanya tentang dari segi aspek alternatif iaitu tenaga solar. Dan bersama kami seperti yang kami sebut di awal siaran tadi, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Zainal Abidin Abdul Kadir. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dari apa yang telah dikongsikan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga di awal wawancara kami ini, apa yang mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana ke arah mendapatkan ataupun penggunaan tenaga secara efisien ini, peranan tenaga solar dan potensinya di negara kita tuan sebagai pengenalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Zahal. Saya seperti apa yang diterangkan oleh rakan-rakan daripada Suruhanjaya Tenaga itu sangat bertepatan. Dan sekurang-kurangnya dalam kita meneruskan ataupun berusaha ke arah mempertingkatkan lagi penggunaan tenaga yang efisien, memang tidak dapat larilah daripada penggunaan solar seperti yang telah dimulakan semenjak mungkin lebih daripada 2 dekad yang lalu lah. At least ataupun sekurang-kurangnya kita dapat kebaikan daripada 2 aspek. Yang pertama, menerusi apa kita panggil sebagai net zero emission ataupun pelepasan sifar bersih. Dan ini sebenarnya seiring dengan keperluan negara ke arah penggunaan tenaga boleh baru, iaitu sebanyak 70% menjelang tahun 2050. Dan juga yang kedua, penyematan tenaga itu sendiri secara prinsipnya memang sangat penting dalam governance ataupun tadbir urus keuangan yang berkesan, kerana kebiasaannya bagi entiti ataupun sektor sebagai pengilangan ataupun even IPTA pun sebagai contoh, memang ianya sebahagian daripada OPEX ataupun belanja mengurus. Mungkin saya boleh ambil contohlah macam di UPM, kami baru sahaja sebenarnya selesai memasang solar rooftop ataupun solar berbumbung, iaitu berkapasiti sebanyak 16 megawatt yang merupakan yang terbesar di Malaysia sekarang ini. Dan berdasarkan data dan juga rekod untuk tahun lepas sahaja, iaitu bermula pada Januari 2023 hingga Disember 2023, penjimatan sebanyak lebih kurang 3.7 juta dapat dijimatkan daripada belanja mengurus berbanding dengan keseluruhan perbelanjaan yang digunakan untuk pembayaran bil elektrik. Dan penjimatan ini lebih kurang sebanyak 11% daripada apa yang kita perolehi lah. So memang sebenarnya pada kami itu adalah satu pencapaian yang sungguh baik, kerana ianya meningkat ataupun lebih daripada apa yang kami unjurkan pada awalnya. Dan ia juga pada saya sangat penting, sebagai contoh kalau sektor pengilangan mengambil kira dengan kenaikan kos bahan api macam arang batu dan juga gas. Jadi kita ada uncertainty ataupun ketidaktentuan dalam ICPT charge. So mungkin kita selesa dengan semasa PKP last time, yang mana kita mendapat rebate, tapi I think semenjak 2022 memang akan ada ataupun telah ada surcharge yang mana meningkatkan lagi daripada segi perbelanjaan untuk pembayaran bil elektrik di sektor yang berkaitan. Ya, kalau boleh kita bawakan semula perbincangan dari apa yang Prof Insinyur Dr. Muhammad Zainal sebutkan tadi. Bagaimana mesej ini boleh dirakyatkan lagi
kepada warga masyarakat? Sebab kami difahamkan mesej billboard pesan mak bagaimana ini diadaptasikan untuk memastikan mesej yang juga inisiatif yang sentiasa diberikan oleh pihak ST mendapat ataupun mendapat impak yang sepatutnya di kalangan masyarakat. Tuan. Okey, baik. Kalau kita tengok daripada segi billboard tadi kan, kita bercakap berkenaan billboard tadi, ia adalah salah satu approach kepada kesedaran. Kerana apabila kita bercakap berkenaan dengan kelestarian tenaga, ianya bermula sepatutnya daripada segi penjimatan ataupun energy conservancy. Okey, penjimatan tenaga. Penjimatan tenaga ni kebanyakannya kita boleh capai melalui kesedaran. Jadi billboard pesan emak ni sebenarnya memberitahu kepada kita semua. Okey, kita kena jimatkan tenaga melalui tutup suis kalau kita tak gunakan, tutup kipas kalau kita tak gunakan. Begitu approach. Maksudnya bila pesan emak ini ibarat macam mak kita sendiri yang cakap. So kita akan ingat dan kita akan laksanakan. Itulah sebenarnya sasarannya. Yang pertama adalah memberi kesedaran kepada orang awam berkenaan dengan apakah itu penjimatan tenaga, kecekapan tenaga. Cara yang paling mudah adalah melalui perubahan sikap kita. Yang tidak akan melibatkan kos, tapi dia memberi penjimatan kepada penggunaan tenaga kita setiap bulan. Kalau anda melintasi lebuh raya utama, ada billboard mengatakan kan mak dah pesan. Jadi kadang-kadang ni bila kita tak bayar bil, kita tak tahu. Bila kita dah mula bayar bil, baru kita tahu kosnya. Betul. Tapi bercakap tentang itu, sumbangan ataupun peranan mungkin masyarakat. Tapi kenapa saya pula kena bagi sumbangan peranan masyarakat? Bukan kerajaan patut jaga kita. Tapi sebenarnya dari segi realitinya, dua-dua kena mainkan peranan. Betul. Pihak ST, apa yang boleh dikatakan untuk mengingatkan lagi sesama kita tentang sumbangan dan juga peranan untuk industri pembekalan elektrik negara ini, Tuan? Betul, Tuan. Kita merasakan sumbangan kita itu kecil. Tutup lampu kecil. Tapi sebenarnya dari segi demand atau penggunaan tu, impak dia besar. Ya. Sebab setiap kali demand atau penggunaan kita naik, kita terpaksa merancang penjanaan tenaga yang baru. So, kalaulah kata satu hari demand kita tidak boleh dikawal. Maknanya kita banyak guna tenaga, intensiti kita tinggi. Bermakna kita perlu merancang untuk membina penjanaan pusat penjanaan tenaga ni lagi banyak, lagi besar dan kos pun akan lagi meningkat. Ya. Sebab setiap satu pusat penjanaan itu bukan percuma lah kan. Ada orang yang kena tanggung kos. So yang itu yang kita kena faham. So bila kita kata penggunaan cekap tenaga ni kalau IEA, International Agency kata first fuel, benda perkara kita perlu buat kecekapan tenaga. Maknanya bila kita jimat di sini, maknanya kita akan jimat dari segi penjanaan tenaga. Betul. Natural resources, gas asli ke semua tu, kita akan jimat. So itu yang paling penting untuk kita lah, kena ingat. Sebelum kita tanyakan juga huraian daripada sumbangan dan peranan masyarakat ini sekecil mana sekalipun, masing-masing ada peranannya. Nak tanyakan kembali kepada Prof. Dr. Zainal, ada yang berpendapat bahawa penggunaan tenaga solar ini hanya untuk mereka yang ada dana. Jadi bagaimana? Sebab setup tu pun memakan kos, walaupun kita tahu secara jangka panjang ia akan mengurangkan perbelanjaan pada masa akan datang. Bagaimana persepsi ini boleh diubah ataupun mula dirakyatkan di kalangan masyarakat, Prof? Okey, sebenarnya seperti yang diterangkan oleh kawan-kawan di studio tadi, mengambil kira seperti apa yang saya terangkan sebelum ni, berkenaan dengan kos pemasangan sebagai contoh yang mungkin terkesan, tetapi memang begitulah hakikatnya. Cuma apa yang kita boleh buat basically ataupun secara asasnya, kita perlu tengok secara teknikal dan juga secara daripada segi keuangan. Apa yang saya maksudkan sebagai contoh, mungkin melalui sikap kita mungkin sukar untuk kita ubah, kan? Sukar untuk kita ubah. Cara ataupun mungkin alternatif, penyelesaian alternatifnya adalah melalui teknologi, iaitu tenaga solar. Jadi bila kita lihat sebagai contoh, mungkin 10 tahun yang lepas, kos pemasangan untuk sistem katakan yang paling minimum yang kita sebut 1 kilowatt sebagai contoh mungkin RM10,000. Tapi because of ataupun disebabkan kematangan teknologi itu sekarang, jadi kita dapat lihat kos tu dah berubah ataupun berkurang sebanyak 50%. Jadi bila kita melabur untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 25 tahun, kalau kita tengok daripada segi apa yang digarantikan oleh pengilang solar panel itu sendiri sebagai contoh.
Jadi kita dapati dengan pelaburan kita yang mungkin agak besar pada permulaan, tetapi kalau kita bercerita berkenaan dengan pulangan, mungkin dalam jangka masa 6 hingga 8 tahun kita akan dapat balik. Sebagai contoh, kalau sesiapa ataupun kalau ada di kalangan kita yang mungkin kebiasaannya membayar bil, sebagai contoh mungkin antara julat RM240 hingga RM310. So bil yang dibayar sebelum ni, jadi mungkin dengan sistem solar yang kita pasang, so kita hanya perlu membayar di antara RM1 hingga RM29 sahaja. Saya ambil satu lagi contoh, mungkin kita kata golongan yang sama ada M40 ataupun T20 yang mungkin membayar antara RM450 hingga mungkin RM570 sebagai contoh. Jadi mungkin kebiasaannya dia membayar dengan harga ataupun dengan bil yang semahal tu, tetapi dengan pemasangan solar dia hanya perlu membayar mungkin RM2 hingga RM50 sahaja. So kalau kita ambil berapa sebenarnya kos yang perlu dibayar, jadi bila kita bercerita berkenaan dengan pulangan untuk jangka masa panjang, so dalam masa 6 hingga 8 tahun sebenarnya kita dapat balik pulangan tu. Dan selebihnya sepanjang kontrak berlangsung untuk pemasangan tu, sebenarnya kita menikmati tenaga yang sangat murah disebabkan oleh kita punya tarif ataupun kos yang telah ditetapkan daripada peringkat awal tu memang dah akan tetap untuk tempoh yang tertentulah. So sebenarnya itu yang pada saya mungkin awareness ataupun kita kata peringatan berkenaan dengan kebaikan tu mungkin yang perlu kita tingkatkan kepada pengguna berkenaan dengan apa sebenarnya kebaikan yang kita boleh kecapi bila kita memasang sistem solar di rumah. Insinyur Zulkifli, bagaimana sebenarnya dari segi persepsi ataupun sokongan yang diberikan oleh pihak ST kepada penggunaan tenaga solar ini? Okey. ST memang mengawal sila juga tenaga solar. Kita ada buat proses bidding untuk large scale solar, net energy metering. So memang ST 100% menyokong teknologi solar di Malaysia. Itu termaktub dalam neta New Energy Transformation Roadmap yang mana RE perlu diperluaskan di Malaysia bagi tujuan membantu penjanaan elektrik di Malaysia. So memang kami 100% menyokong tenaga boleh baru. Tuan Nur Azrim, adakah barangkali pihak ST juga melihat macam mula-mula kita dengar EV dulu, nak kena tukar EV. Tapi sekarang begitu banyak kita lihat kenderaan elektrik ataupun electric vehicle. Jadi adakah Tuan lihat trend dan juga penerimaan ini akan dapat dijiwai dan juga dibudayakan dalam kehidupan masyarakat setempat? Ya, sudah tentu kalau kita tengok bila contoh tadi Zalia ada berkata berkenaan dengan EV, electric vehicle. Kita kena tahu sasaran electric vehicle ni sebenarnya objektifnya adalah untuk apa. Yang pertama adalah untuk personally, untuk kita sebagai individu adalah membantu kita mengurangkan kos bahan api setiap bulan. Okay, sebagai contoh kalau kita menggunakan kereta biasa, internal combustion engine, kita perlu membayar kos petrol setiap bulan. Manakala EV ini adalah kita menjimatkan daripada segi penggunaan bahan api tersebut, kos penjimatan bahan api. Yang keduanya adalah sumbangan kita terhadap kelestarian alam. Apabila kita bertukar kepada electric vehicle ini, secara langsung dia dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Betul. Itu sebenarnya dengan kesedaran itu bila kita melihat daripada segi benefit ataupun kelebihan EV ini, saya percaya ini akan terus berkembang. Kalau diimbau kembali, Tuan sebutkan tadi 20 tahun sudah untuk ST dan pastinya usaha ini berterusan. Jadi pesanan kepada masyarakat, apa lagi yang mereka boleh lakukan selain daripada kalau tak pakai tutup lampu dan sebagainya, mencari sebanyak kaedah mungkin untuk penggunaan, bukan saja penjimatan, malah penggunaan yang berhemah. Apa lagi bagi pihak isi rumah, bagi pihak premis perniagaan, organisasi boleh lakukan? Saya suka Prof tadi ada sebut satu perkataan kematangan teknologi. Ya, betul. So kita salah satu usaha kita adalah untuk memberikan pengguna pilihan untuk membeli barang-barang yang cekap tenaga. Macam MAPS tadi, minimum standards. Kita bermula dengan 5 kelengkapan elektrik iaitu aircon, fridge, TV,
fans dengan lighting. Itu perkara 2013 masa kita mula-mula buat jadi mandatory, 5 kelengkapan ini diletakkan di market dengan label star rating daripada minimum 2 star kepada 5 star. Betul. 5 star being the most efficient. So siapa yang beli 5 star makna dia akan dapat penyimatan yang tinggi, juga pulangan in terms of ROI yang cepat. So itu salah satu usaha kami untuk memberikan peluang kepada pengguna untuk menjimatkan tenaga dari segi domestik. So usaha ni kita teruskan dengan satu program kita panggil Sustainability Achieve via Efficiency, SAFE program. Kalau pernah dengar, kita bagi rebate. Siapa yang beli aircon atau peti sejuk yang 5 star atau 4 star dapat rebate RM200. Dah berjalan 3 tahun dah. And dia punya hasil dia tu teramat baik. Penjimatan yang amat tinggi kita dapat dari segi program ini. So itu salah satu contoh yang kita pernah buat dan akan diteruskan bagi memberi pengguna pilihan dalam mengamalkan budaya cekap tenaga. Laman web rasmi st.gov.my untuk anda ketahui lebih lanjut dan sentiasa mencari ilmu bagaimana untuk membudayakan penggunaan tenaga secara efisien. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini dan saya pasti temu bual kami dengan pihak Suruhanjaya Tenaga akan terus berlangsung selepas ini. Terima kasih juga kepada Prof. Insinyur Dr. Muhammad Zainal Abidin Abdul Khairi dari UPM dan mungkin anda yang lebih hands-on ataupun lebih terlibat dengan pembayaran bil dan juga pengurusan tenaga sama ada di premis kediaman ataupun premis perniagaan, organisasi besar-besar dan sebagainya. Masih ada peranan untuk setiap daripada kita mencari jalan terbaik untuk pengurusan tenaga dan juga penggunaan tenaga secara efisien. Kita